Nasi kandar merupakan antara salah satu menu kegemaran seluruh rakyat Malaysia. Nasi kandar di CIE berasal dari selatan India. Sejarah bermulanya nasi kandar di Malaysia adalah apabila berlakunya penghijrahan India Muslim pada zaman penjajahan British pada abad ke-18 ke Pulau Pinang. Jadi ini membuktikan bahawa nasi kandar di Malaysia, kewujudan nasi kandar di Malaysia bermula di negeri saya sendiri iaitu Pulau Pinang. Pada zaman dahulu, peniaga nasi kandar meletakkan nasi ke dalam balang tembaga yang kemudian dia diletakkan di dalam bakul yang diikat di kedua-dua belah hujung kayu galah, diletakkan pula di atas bahu mereka. Bahu dalam bahasa Urdu diterjemahkan sebagai kandar dan di sini terciptanya nama nasi kandar. Nasi kandar ini selalunya dihidangkan bersama-sama dengan lauk seperti ayam, ikan, udang, telur ikan, sotong goreng, daging lembu dan banyak lagi lah. Juga terdapat sayur-sayuran seperti bendi, kubis, terung, peria dan sebagainya. Keunikan nasi kandar di Pulau Pinang berbanding dengan negeri-negeri lain adalah di Pulau Pinang lebih mementingkan sumber protein yang berasaskan daging. Portion sayur-sayuran juga di Pulau Pinang lebih sedikit berbanding di negeri-negeri lain. Hidangan lauk berasaskan sayur juga lebih kurang dalam 2 hingga 3 jenis sahaja. Kedah merupakan negeri yang terkenal dengan suasana damai dan tenang dengan kehijauan tanaman padi sejauh mata memandang. Antara makanan kegemaran orang Kedah adalah laksa Kedah. Laksa yang terdapat di negeri Jelapang Padi ini kelihatan sama seperti laksa dari negeri lain, tapi terdapat sedikit perbezaan, iaitu warna kuahnya sedikit kelabu. Ini disebabkan laksa Kedah tidak menggunakan cili kering, namun menggunakan cili padi untuk menghasilkan kuah. Walau bagaimanapun, kuahnya tetap pekat dan ikat. Penggunaan cili padi menyebabkan kuantiti cili yang digunakan agak kurang berbanding cili kering. Oleh sebab itu, warna kuahnya sedikit kelabu. Laksa yang digunakan merupakan laksa beras yang dibuat sendiri. Orang tempatan menggelarnya laksa cap yang sekarang dijual di pasar pagi. Beralih ke negeri Perlis di hujung utara, sememangnya popular dengan buah mangga ataupun dipanggil sebagai mempelang harum manis yang menjadi kegilaan peminat buah mangga bila tiba musimnya. Di Perlis, beralih kepada negeri di lebih hujung utara, amat mudah untuk dapatkan beras pulut berkualiti dari Thailand. Jadi tak heranlah bila orang Perlis makan pulut dengan mempelang. Kombinasi rasa yang menarik bila rasa Kali ni saya nak ceritakan tentang sebuah makanan di sebuah negeri pantai timur ni. Negeri pantai timur ni dia terdiri dari 3 buah negeri, iaitu negeri Pahang, negeri Kelantan dan negeri Terengganu. Tapi kali ni saya nak ceritakan tentang sebuah makanan yang sangat istimewa di negeri Pahang, iaitu gulai ikan patin masak tempoyak. Gulai ikan patin masak tempoyak ni sangatlah terkenal dalam kalangan masyarakat Pahang. Dan makanan ini telah pun menjadi satu kebanggaan bagi warga Temerloh. Temerloh tu merupakan sebuah daerah di negeri Pahang. Dan gulai ikan patin masak tempoyak ni merupakan makanan berlauk yang dimakan bersama dengan nasi. Dan lauk ini telah pun menjadi makanan kegemaran bagi segelintir warga Pahang. Jadi, menu gulai ikan patin masak tempoyak merupakan menu wajib bagi mereka yang ingin bercuti di negeri Pahang. Sangatlah rugi bagi mereka yang tidak mencuba makanan ini. 9 semestinya terkenal dengan kepedasan pada setiap masakan yang disediakan. Penduduknya amat gemar dengan makanan pedas dan tanpa kepedasan pada setiap makanan bagi mereka seperti tiada selera makan. Antara masakan yang digemari penduduk Negeri Sembilan ialah masak lemak cili api. Masakan tersebut boleh didapati di seluruh Malaysia. Namun, yang menentukan perbezaan masakan ini di setiap negeri adalah dengan tahap kepedasannya. Masak lemak cili api boleh dimasak bersama lauk utama di Malaysia iaitu ayam atau ikan mengikut cita rasa masing-masing. Bahan yang digunakan untuk membuat masakan ini antaranya cili api, santan, ayam atau ikan, serai, kunyit dan banyak lagi.
Bagi penggemar masakan pedas, masakan ini semestinya duduk di tangga teratas. Namun jika ingin memakan masak lemak cili api, seharusnya datang ke Negeri Sembilan untuk merasa keunikan makanan tersebut, walaupun boleh dimasak sendiri di rumah. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang makanan di selatan semenanjung Malaysia, iaitu di Melaka dan juga di Johor. Makanan yang kita akan bincangkan ni ialah asam pedas. Asam pedas ialah sejenis masakan Melayu yang bukan sahaja terkenal di selatan semenanjung Malaysia, malah ia juga terkenal di Sumatera, Indonesia. Ia ialah makanan tradisi bagi orang Melayu dan Minangkabau. Pada dasarnya, asam pedas mempunyai aroma yang wangi dan seperti namanya sendiri, ia mempunyai rasa pedas dan masam. Selain itu, asam pedas telah banyak dikomersialkan di seluruh dunia seperti di Australia dan juga di London. Pada dasarnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat asam pedas ialah ikan pari dan ikan merah. Tetapi di Melaka ada variasi iaitu daging dan ayam. Bahan untuk membuat kuah kepada asam pedas ialah cili kering, bawang merah, daun kesum dan asam jawa. Tetapi lebih banyak variasi asam pedas bergantung pada selera masing-masing. Makanan bagi sesuatu suku kaum merupakan identiti dan pengenalan bagi suku kaum tersebut. Antara makanan tradisional yang popular dalam kalangan masyarakat di Sabah ialah Hinava Ginapan. Ia merupakan makanan tradisional bagi suku kaum Kadazan Dusun. Hinava merupakan hidangan yang dihasilkan daripada isi ikan segar bersama dengan biji buah bemangan yang telah diparut, cili merah, parutan halia, bawang merah, limau kapas, dan garam. Fakta menarik tentang Hinava ini ialah isi ikannya tidak perlu dimasak kerana ia akan dimasak dengan perahan jus limau, seperti ala-ala hidangan sushi. Ikan segar yang biasa digunakan ialah ikan tenggiri, ikan salmon, isi ikan yuyu, sotong dan udang juga boleh digunakan mengikut cita rasa masing-masing. Kebiasaannya, Hinava ini akan dihidangkan semasa pesta keamatan atau pesta menuai padi pada 30 dan 31 Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercakap mengenai buah dabai. Buah ini adalah sejenis buah eksotik yang hanya terdapat di Kepulauan Borneo. Buah ini adalah buah bermusim yang mengeluarkan buah setahun sekali. Buah ini berbentuk seperti buah zaitun dan mempunyai rasa yang lemak seperti buah avokado tetapi sedikit tawar. Buah ini biasanya dimakan bersama nasi dan boleh juga dimakan begitu sahaja. Buah ini boleh dimakan bersama kulitnya ataupun dibuang kulitnya. Harga buah ini boleh mencecah sehingga 40 ke 50 ringgit Malaysia apabila bukan musimnya dan dijual mengikut saiz dan grade. Di Sarawak, daerah Song sering dikaitkan dengan buah ini kerana daerah ini merupakan pengeluar utama buah ini. Penyediaan buah ini adalah mudah. Buah ini hendaklah dicuci bersih dan direndam di dalam air suam selama setengah jam atau sehingga masak. Buah yang sudah masak boleh dihidang bersama garam ataupun bagi setengah orang lebih gemar menggunakan kecap. Buah ini boleh dibuat jeruk atau dimasinkan untuk menjadikan ia tahan lama. Buah yang dimasinkan boleh jadikan paste dalam masakan dan antara masakan yang disediakan dari buah dabai ialah nasi goreng dabai. Selain isinya, buah dabai juga boleh dimakan. Biji yang diambil akan dikeringkan dan untuk mengambil isi di dalam biji tersebut. Terdapat pelbagai produk turut dihasilkan daripada dabai, antaranya ialah keropok dan aiskrim. Hai dan Assalamualaikum. Saya akan menceritakan tentang makanan yang terdapat di Sarawak iaitu ayam panso atau manuk panso. Ayam panso adalah hidangan yang disediakan bersama daging ayam masak di dalam puluh dan dipenuhi dengan air yang kemudiannya akan menjadi sup. Dan ditutup dengan daun ubi kayu yang kemudiannya boleh dimakan bersama-sama dengan ayam yang dimasak. Asal-usul ayam panso tidak diketahui, tetapi kaum Iban dan kaum Bidayu dari negeri Sarawak sentiasa menyediakan hidangan ini pada mana-mana hari perayaan, terutamanya Gawai Dayak.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang kek lapis Sarawak. Kek lapis Sarawak ini adalah makanan yang lazimnya dihidangkan di Sarawak. Biasanya kek lapis Sarawak ini akan dihidangkan semasa majlis-majlis khas seperti Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Christmas ataupun di majlis perkahwinan. Keunikan kek lapis adalah pembuatan kraft tangan yang kualiti, teliti dan kreatif. Kek lapis Sarawak boleh dibagi kepada 3 kategori, iaitu kek lapis biasa, kek lapis bercorak dan kek roll. Ramuan asas untuk pembuatan kek lapis Sarawak adalah mentega, telur, tepung gandum, gula, susu pekat manis, serbuk minuman malt, serikaya, pengemalsi averlet, perisa vanila dan pewarna makanan. Secara tradisinya, kandungan gula yang tinggi digunakan dalam pembuatan kek membuatnya lebih tahan walaupun tidak diletak dalam peti ais. Sekian daripada saya. Terima kasih.